Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Okey, pada sesi kelas kita pada malam ini, cikgu akan share sikit berkenaan dengan bagaimana kita nak menggunakan switch pada litar elektrik kita. Okey, sebelum cikgu teruskan kelas kita, cikgu nak maklumkan pada kamu bahawa kelas RBT cikgu terbahagi pada dua, iaitu yang pertama adalah kelas teori, di mana cikgu akan bagi link video daripada kelas daripada Akademi YouTuber. Di sana kamu akan dapat CJ. Dan yang kedua, kelas cikgu dalam bentuk praktikal, di mana cikgu akan tunjuk ajar pada kamu bagaimana cara kita nak bangunkan litar elektrik, litar elektronik dan litar mekatronik. Seperti mana yang kamu sudah maklum bahawa setiap litar-litar elektrik, komponen-komponen elektrik, sama ada di rumah kita ataupun mana-mana yang kita lihat, sistem elektrik ni memerlukan satu komponen yang sangat penting, iaitu switch. Sama juga sebenarnya kita berada sekarang, contohnya kamu berada di rumah, di bilik, maka switch sistem elektrik di rumah, switch lampu, switch kipas, semua ada switch kan. Jadi sama juga di atas litar kita lah. Jadi pemilihan sistem switch sangat penting lah, bergantung kepada jenis projek yang kita nak bangunkan. Jadi di sini cikgu akan terangkan sikit berkenaan dengan bagaimana pemilihan sistem switch boleh mempengaruhi sistem litar elektrik kita lah. Okey, insya-Allah di sini cikgu akan terangkan ada beberapa jenis litar, beberapa jenis switch yang boleh kita guna. Okey, sebenarnya gambar yang kamu lihat di atas tu, itu antara yang sempat cikgu senaraikan lah. Dan insya-Allah cikgu akan tunjuk pada kamu cikgu akan tunjuk secara nama dia, jenis dia. Lepas tu kita akan buat secara simulasi. Dan seterusnya cikgu akan tunjuk bagaimana kita buat penyambungan terus di atas litar dan bagaimana sistem switch ini berfungsi. Okey, sebenarnya yang kamu lihat di sini, ini adalah projek kelas kita pada sesi yang lepas. Okey, pada sesi yang lepas kita telah belajar tentang bagaimana kita nak hasilkan projek kawalan litar LED RGB. Pada kawan-kawan kita yang tak sempat join pada sesi lepas, boleh rujuk balik video yang telah cikgu upload pada sesi yang lepas lah, pada link channel cikgu lah. Jadi pada sini kamu nampaklah projek ni sangat menarik lah kalau kamu bangunkan, di mana ia melibatkan lampu RGB. Cikgu tak sempat nak ajar kamu dalam kelas itu. Yang cikgu sempat ajar kamu adalah bagaimana nak gunakan lampu LED biasa kan. Jadi di sini pada projek yang lepas, kamu cuba buat. Bagi siapa yang ada litar ni, secara dah beli litar ni, boleh pasang lah. Tapi yang belum ada lagi, kamu boleh buat secara simulasi menggunakan website Tinkercad. Okey, di sini switch yang pertama yang cikgu nak share pada kamu adalah kita panggil nama dia sebagai limit switch. Okey, di mana switch ni berkaki 3. Kalau kamu tengok tu berkaki 3, fungsi switch ni penting lah. Kalau tengok sini, biasanya kaki tengah cikgu akan gunakan sebagai positif, arus positif akan masuk. Manakala kaki, kalau tengok di situ, kaki yang sebelah kiri sekali tu dia aktif, maka di situ arus akan keluar. Jadi kita akan guna tengah, arus tengah masuk, dan arus paling kiri sekali, arus akan keluar pada kaki yang sebelah kiri sekali. Jadi penting untuk kita faham jenis switch ni supaya kita tidak tersilap membuat penyambungan lah. Kalau kita guna, kita out di kaki kanan sekali, maka switch ni tak berfungsi lah. Kalau tengok sini, kalau tengok di atas tu, kaki kiri dia aktifkan. Bentuk switch tu menghala ke kaki kiri, jadi kita kena aktifkan sebelah kaki kiri. Okey, seterusnya kita tengok bagaimana cikgu membuat penyambungan secara praktikal di atas litar. Sebelum tu cikgu akan buat secara simulasi dulu lah, supaya kamu faham. Okey, kita pergi pada simulasi. Okey, pertama sekali pergi pada website Tinkercad. Okey, cikgu percaya semua di kalangan kamu dah biasa menggunakan website Tinkercad. Okey, kita akan buat simulasi dulu di atas ni. Pertama, cikgu nak kamu bina dahulu litar selari. Okey, lebih kurang 4 biji lampu. Cikgu nak kamu buat penyambungan 4 biji lampu saja. Okey, kamu dah biasa buat 10 biji lampu dengan cikgu di last class gitu kan. Kali ni cikgu tunjuk untuk 4 biji lampu saja. Okey, pertama sekali kaki kiri LED bersambung kepada line negatif.
bagi setiap LED. Jadi kamu sambungkan saja di setiap kaki kiri LED ke line negatif. Okey, seterusnya siap. Okey, seterusnya kamu sambungkan saja kaki kanan LED ke line positif. Okey, sambung saja kaki kanan ke line positif bagi setiap LED. Di sini kita guna 4, maka kesemua 4 kaki kanan dia mesti bersambung pada line positif. Okey, seterusnya kita ambil switch. Okey, di sini ada select switch. Okey, dan kita ambil sumber kuasa dia daripada bateri. Okey, kalau tengok di sini apa yang berlaku kalau kita buat sambungan terus kepada litar, di mana terminal positif terus bersambung pada line positif dan terminal negatif bersambung terus pada line negatif. Okey, kita tengok apa yang berlaku kalau kita buat secara real. Okey, kamu nampak? Okey, apa yang berlaku pada LED? Dia menunjukkan bahawa LED telah menerima arus melebihi had yang telah ditetapkan lah. Jadi apa yang perlu kita buat di sini adalah kita mesti, sebab tu pentingnya resistor untuk mengawal arus yang akan masuk di dalam litar kita. Jadi kamu perlu ambil resistor. Okey, pastikan line positif bateri. Okey, sebelum dia masuk pada litar, dia mesti melalui resistor dahulu. Okey, jadi kamu sambungkan saja line positif, terminal positif bateri. Okey, mesti melalui resistor dahulu. Okey, dia akan masuk resistor. Okey, seterusnya arus akan masuk melalui resistor dan dia akan pergi pada line positif dan dia akan patah balik ke line negatif lah. Okey, kita tengok apa yang berlaku. Okey, tengok. Okey, LED kembali menyala dalam keadaan normal. Maksudnya penting resistor di situ untuk menapis arus yang berlebihan yang akan memasuki litar tersebut lah. Okey, seterusnya di sini bagaimana kita nak menggunakan switch slide switch ni. Okey, di mana slide switch ni dia berkaki tiga kan. Okey, jadi kita cuba masukkan. Dia kata kaki tengah arus masuk, sama ada kaki kiri atau kanan kamu boleh pilih lah sama ada arus itu keluar. Jadi di sini cikgu pilih arus masuk ke kaki tengah switch tersebut dan arus tersebut akan keluar ke kaki kiri. Jadi kita tengok bagaimana ianya berfungsi. Okey, kita tengok dia akan masuk kaki tengah dan dia akan keluar kaki kiri dan dia akan melalui resistor. Okey, kita tengok dari segi simulasi dia. Okey, tengok. Okey, macam mana kalau kita menggunakan switch? Okey, kita switchkan switch tersebut. Okey, secara automatik lampu tersebut akan terpadam lah. Maksudnya kita dah cut off arus tersebut. Okey, jadi ini pentingnya switch. Jadi kita tak perlulah untuk memutuskan arus, kita cabut bateri. Okey, jadi kita hanya perlu pasang switch saja. Sebab itu switch ni sangat penting dalam litar elektrik kita. Okey, sekejap lagi cikgu akan tunjuk cara praktikal bagaimana kita nak buat secara praktikal. Okey, kita pergi pada litar. Okey, pertama kamu sediakan litar kita di atas breadboard. Breadboard ni penting lah, cikgu guna breadboard. Okey, di sini kita cuba bangunkan. Okey, tadi cikgu bangunkan 4 LED litar selari kan. Jadi kamu bangunkan litar selari di atas ni. Bagaimana seperti mana yang telah kita draw tadi lah. Jadi kamu masukkan saja LED di atas ni dan wire-wire pastikan kaki kiri bersambung pada line negatif, manakala kaki kanan bersambung pada line positif. Okey, ikut saja apa simulasi yang kita buat tadi. Okey, sambungkan saja LED. Pastikan kaki LED tak terbalik lah. Kaki positif sebelah kanan, yakni panjang sebelah kanan. Okey, seterusnya sambungkan wire negatif ke line negatif, positif ke line positif. Okey, bagi setiap LED. Seterusnya pasangkan resistor. Okey, pasangkan resistor. Okey,
Seterusnya cikgu ambil salah satu switch. Okey, pastikan switch melalui resistor. Okey, satu kaki switch selari dengan resistor, dan satu lagi, okey, satu kaki lagi kita kena bateri in, kuasa akan masuk. Okey, jadi kita cucuk je mana-mana pin. Okey, sebagai okey, cikgu cucuk di line tu, maka kuasa bateri akan masuk melalui kaki switch sebelah kanan tu lah. Dia akan selari dengan kaki sebelah kanan. Okey, jadi cikgu akan cucuk. Okey, kita pasang bateri. Okey, pertama, kaki positif daripada semua bateri akan selari dengan in switch lah. Okey, kamu tengok. Manakala negatif bateri, okey, kalau tengok situ positif, dia akan masuk. Okey, dia akan melalui in switch. Okey, dia akan masuk switch yang warna merah tu. Lepas tu dia akan keluar wire switch warna hitam tu. Okey, dari situ dia akan lalu, dari segi arus tu dia akan lalu resistor dan akan pergi ke line positif. Maksudnya arus tu dia ditapis oleh resistor lah. Dan setiap LED positif LED, dan dia akan patah balik negatif, dan hujung tu cikgu letak negatif bateri lah. Okey, kita tengok bagaimana hasil dia. Okey, kita sambungkan saja bateri. Okey, kita tengok bagaimana hasil dia. Okey, bila bateri telah dimasukkan, okey, tengok sini lampu LED menyala 44 biji. Okey, seterusnya kita cuba ambil switch. Okey, kalau tengok situ. Okey, switch seterusnya switch jenis automatic ni, tekan ni. Okey, pastikan kaki switch yang betul. Okey, satu in, satu out. Okey, kalau kita tekan macam mana? Okey, apa yang berlaku? Okey, apabila switch ini ditekan, okey, LED akan menyala. Okey, apabila dilepaskan, LED akan automatik padam lah. Okey, jadi sistem switch ni biasa kita guna pada projek. Contohnya projek almari lah, contohnya loker. Apabila kita pasang lampu dalam loker tersebut, almari ataupun laci, okey, apabila pintu almari dibuka, maka pintu itu akan menekan switch ni, menyebabkan lampu di dalam almari tersebut akan menyala lah. Dan apabila pintu tersebut ditutup, maka pintu tersebut akan release tekanan pada switch ni, menyebabkan lampu ini akan padam lah. Jadi sistem ni kalau kamu nak buat projek lampu nyala secara automatik atau padam secara automatik, maka switch ni sangat sesuai lah untuk projek tersebut. Jadi tengok bagaimana dia berfungsi. Bila kita tekan saja, arus itu akan bersambung. Bila kita lepas saja, arus tersebut akan putus lah. Jadi penting switch ni. Ini switch yang kedua. Okey, seterusnya apa yang kamu lihat ni jenis switch yang seterusnya kita panggil toggle switch. Bagaimana switch ini berfungsi? Kalau kamu tengok switch ni dia ada beberapa jenis switch, beberapa jenis lah. Bentuk di atas sama, tapi yang membezakan dia adalah kaki di bawah tu. Kalau tengok kalau dua kaki tak ada masalah. Satu arus masuk dan satu arus keluar. Jadi kamu boleh pilih lah, satu arus yang akan masuk dan satu arus yang akan keluar. Okey, kalau tengok di situ. Okey, kalau yang jenis tiga kaki ni biasanya kita arus masuk di tengah dan arus akan keluar salah satu, sama ada kaki kiri atau kaki kanan. Jadi kamu boleh pilih salah satu kaki lah, sebagai arus tu keluar. Jadi kalau kamu pilih kaki kiri keluar, maka kaki kanan tu kosong lah, tak perlu apa lah. Jadi yang tetap adalah di tengah-tengah. Tengah-tengah tu arus yang akan masuk. Okey, bila kita pilih salah satu, kalau kaki itu satu masuk, satu keluar. Kalau yang tiga kaki, okey, biasa masuk di tengah, arus akan masuk pada line tengah dan akan keluar salah satu kaki lah, kamu boleh pilih. Okey, jadi di sini cikgu pilih contohnya kaki kiri dia keluar. Jadi kaki kita perlu gunakan dua kaki sajalah, jadi tak perlu guna tiga. Jadi ni untuk memudahkan kita lah, untuk membina litar kita itulah. Nanti cikgu tunjuk atas litar.
Okey, bagaimana kita nak pasangkan di atas litar switch toggle tadi? Kalau tengok itu, okey, pastikan kita pilihlah salah satu kaki dia mesti in untuk arus. Okey, selari dengan arus yang akan masuk. Okey, di sini cikgu letak siap-siap wayar merah. Merah tu positif. Maka positif bagi switch. Okey, mesti selari dengan positif bateri. Okey, jadi dia akan masuk melalui switch dan dia akan keluar. Wayar keluar tu wayar hitam cikgu letak, merujuk mudah untuk kita faham lah. Jadi wayar hitam tu mesti selari dengan resistor. Okey, dia akan masuk melalui switch dan arus tersebut akan keluar daripada switch dan selari dengan resistor. Okey, kita tengok bagaimana switch ini berfungsi. Okey, kalau tengok di situ, bagaimana kalau cikgu kepakkan dia. Okey, tengok bila ini fungsi switch ni. Switch ni biasanya dia dah siap sekali dengan skru supaya kita boleh macam kamu nak pasang dekat apa-apa projek kamu boleh back in je lah switch ni pada kayu ke apakah. Jadi kamu boleh back in. Switch ni dia satunya dia nampak cantik. Switch ni nampak cantik. Jadi biasanya setengah orang suka switch ni, jadi tak ada masalah, kamu boleh guna. Okey, jadi dia hanya perlu kepak je, kepak kiri, kepak kanan. Jadi untuk on off dia. Jadi ni salah satu pemilihan switch yang kamu boleh pilih lah untuk litar elektrik kamu. Okey, seterusnya. Okey, jenis switch seterusnya adalah jenis slide switch ni. Okey, bagaimana ia fungsi? Kita sambungkan saja. Okey, sambungkan saja in. Okey, dan out bagi switch tersebut. Okey, bagaimana ia fungsi? Okey, ini jenis switch yang seterusnya yang kamu boleh guna. Okey. Okey, bagi kita slide switch tersebut, okey, automatik lampu akan menyala. Dan bila kita tutup saja, slide semula, tutup. Okey, lampu akan terpadamlah kalau kita slide. Kita tengok bagaimana dia fungsi. Okey. Okey. Jadi jenis switch ni pun kamu boleh pilih lah. Jadi seterusnya. Okey, seterusnya macam mana kalau kita nak pasang push button switch. Okey, di mana push button ni dia ada 4 kaki. Kalau kamu tengok di situ dia ada 4 kaki. Bagaimana kita nak pasang push button ni? Okey, pertama sekali push button ni cikgu perlu buat secara simulasi di atas Tinkercad. Okay, kita pergi dulu pada website Tinkercad sebelum kita memasang push button di atas litar. Okay, kita pergi pada Tinkercad. Okay, pertama sekali kita buat dulu, kita masukkan push button. Okay, pastikan kaki kiri di sini cikgu selarikan dia dengan resistor. Okay, kita buat dulu wayar positif bateri. Okay, kita buat dulu. Kita buat arus yang baru. Okey, Zat. Okey, seterusnya kuasa daripada bateri positif. Okey, mesti melalui kaki. Kalau di sini cikgu akan letak, dia akan masuk melalui kaki kiri push button. Okey. Okey, dia akan masuk kaki kiri push button dan dia akan melalui push button dan pergi pada kaki keluar pada kaki kanan, kaki kiri push button, dan dia akan melalui resistor. Jadi dia masuk melalui kaki kanan dan keluar kaki kiri push button. Dan kita pasang saja di atas litar. Okey, pertama kita pasangkan push button, pastikan kaki kiri selari dengan resistor. Okey, seterusnya. Okey, in arus daripada bateri akan masuk melalui kaki kanan push button. Okey. Seterusnya, okey, kita cuba tekan saja push button. Okey. Kita cuba tekan. Okey, tengok. Bila kita tekan push button, lampu LED akan menyala. Dan bila kita lepas push button, maka LED akan terpadam. Ini fungsi bagi push button. Jadi untuk litar kita pun kita boleh menggunakan push button salah satu sebagai alternatif switch kita lah.
Jadi di sini ada beberapa jenis switch yang kamu boleh pilih bergantung kepada jenis projek yang kamu hendak bangunkan lah. Kalau nak macam nak buat almari kamu guna yang top switch tu yang automatic tekan tu. Okey, jadi di sini cikgu tunjuk contoh jenis-jenis switch yang boleh kita guna secara litar di atas litar elektrik kita. Okey, jadi seterusnya di sini cikgu nak tunjuk contoh. Apabila andai kata bateri kita kehabisan tenaga kuasa, jadi sumber yang kita boleh guna sebagai alternatif kepada bateri untuk menghidupkan litar elektrik kita adalah bekalan kuasa daripada papan microcontroller. Jadi kita boleh gunakan papan microcontroller sebagai sumber alternatif kuasa bagi menghidupkan litar kita punya litar elektrik kita lah. Kita akan tunjukkan secara simulasi dulu bagaimana kita nak buat penyambungan pada papan microcontroller. Okey, sebelum ni cikgu dah tunjuk dah pada kamu dan cikgu ulang lagi supaya kamu betul-betul tahulah bahawa papan microcontroller juga boleh dijadikan sumber alternatif bagi membekalkan kuasa pada litar elektrik kita. Okey, seterusnya. Okey, pertama sekali bagaimana kita nak gunakan papan microcontroller. Okey, kita pertama sekali kita keluarkan papan microcontroller. Okey, masukkan dia saja di dalam litar kita. Okey, di sini pertama cikgu pusingkan dia. Okey, supaya apa? Supaya 5 volt di atas tu kita boleh gunakan sambungkan saja. Okey, di sini cikgu padamkan. Andai kata bateri tak ada kan, kita gunakan papan microcontroller. Okey, jadi sumber kuasa positif daripada 5 volt. Okey, 5 volt akan dihantar terus line positif lah. Okey, 5 volt akan menghantar arus ke switch push button ke kaki kanan. Okey, dia in kaki kanan. Okey, arus akan masuk ke kaki kanan push button dan arus tersebut akan keluar negatif terus dihantar ke ground bagi pin ya. Jadi kamu boleh pilih pin ground ni ada 3 pin, atas 2, bawah 1, jadi boleh pilih. Kita tengok dari segi simulasi dia. Okey, bila kita tekan saja push button, tekan saja push button. Okey, lampu LED akan menyala. Jadi tak ada beza pakai guna bateri dengan guna controller. Jadi sama je. Jadi sebab tu dia kata kalau tak ada bateri kamu boleh guna controller. Okey, seterusnya kita tengok pada litar. Okey, pertama sekali kamu cucuk saja wire, cari wire jumper. Okey, ambil saja wire jumper, 2 wire jumper merujuk pada 1 untuk 5 volt. Okey, 5 volt cucuk 5 volt controller. Okey, daripada 5 volt terus bersambung kepada kaki kanan push button. Okey, seterusnya daripada ground controller bersambung kepada line negatif pada bawah litar kita. Okey, seterusnya kita boleh try sambung. Okey, cari USB wire untuk controller. Okey, kalau kamu beli controller biasanya dibekalkan bersama USB kabel yang berwarna biru tu. Jadi kalau kamu beli controller ni dibekalkan bersama kabel ni lah. Jadi tak ada masalah, kamu cucuk saja kabel ni pada controller dan USB pada komputer untuk menghidupkan litar ni lah. Okey, sambung saja pada komputer. Dan cikgu ada satu lagi wire untuk menghidupkan controller kita lah. Jadi sambungkan saja pada komputer. Okey, controller kita akan menyala lah. Okey, kalau kita tekan, nampak lampu litar elektrik kita menyala. Jadi di situ wire biru, kabel biru tu cikgu tak guna. Cikgu tak sambung pun kabel biru, cikgu sambung kabel hitam je. Jadi kita boleh buang lah kabel biru tu. Okey, jadi kalau tengok di situ
Okey. Apabila kita tekan saja push button, maka lampu menyala. Maksudnya di sini kamu kena ingat, betul-betul ingatlah bahawa controller kita boleh dijadikan sebagai pembekal tenaga kuasa jugalah. Okey, di sini kita tidak membuat sebarang bentuk pengatur caraan. Kita hanya gunakan bekalan kuasa daripada controller saja untuk menghidupkan litar elektrik kita. Okey. Jadi di sini kamu cuba buat di rumah. Kalau tak ada lagi litar ni, kamu boleh buat secara simulasi menggunakan Tinkercad. Jadi tak ada masalah, kamu buka saja website Tinkercad, kamu buat ikut saja tutorial cikgu, ikut step by step, insya-Allah kamu akan berjaya. Buat secara simulasi dulu pun tak apa. Sementara kita nak ada litar secara ni kan. Sementara nak ada, jadi kamu boleh buat di dalam website ni. Percaya semua orang dah biasa guna yang ni. Jadi insya-Allah untuk kelas kita pada hari ini takat itu saja. Kita jumpa lagi pada sesi yang akan datang. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.